A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal afiyata lil muttaqin wal udwana 'alal zalimin. Allahumma inna duha'uka, ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah duhamu. Wal baha'a baha'uka, segala keagungan itu adalah keagunganmu. Wal quwwata quwwatuka, segala kekuatan itu adalah kekuatanmu. Wal qudrata qudratuka, segala kudrat itu adalah kudratmu. Wal ismata ismatuka, segala kesucian itu adalah kesucianmu. Allahumma in kana rizqina fis sama fa anzilhu, ya Allah, sekiranya rizki kami di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, sekiranya rizki kami di dalam perut bumi maka keluarkanlah. Wa in kana haraman fatahhiru, sekiranya rizki itu kotor, ya Allah, maka sucikanlah untuk kami. Wa in kana ba'idan faqaribhu, sekiranya rizki itu jauh maka dekatkanlah. Wa in kana mu'assaran fayasiru, sekiranya rizki itu sukar ataupun sempit maka mudah dan lapangkanlah untuk kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rizki mendapat ilmu yang bermanfaat, ya Allah, untuk kami manfaatkan di dunia dan akhirat. Ya Allah, kami memohon rizki mendapat pasangan yang soleh dan solehah, ya Allah. Begitu juga untuk anak-anak zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon rizki, ya Allah, mendapat sahabat-sahabat yang baik yang mengingat kami tentang akhiratmu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon rizki hati yang memenuhi rasa cinta terhadapmu, ya Allah. Hati yang memiliki rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang mempunyai rasa cinta dan rindu kepada syurgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon rizki, ya Allah, diberikan harta benda yang barakah, harta benda yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami, ya Allah. Seandainya harta dunia itu menjauhkan kami daripadamu, ya Allah, maka kami redha untuk kau ambil dalam apa jua cara sekalipun, ya Allah. Ya Allah, kami mohon rizki mendapat zuriat keturunan anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak yang soleh dan solehah, penyejuk hati, penyejuk mata, ya Allah. Ya Allah, kami mohon rizki kesihatan, ya Allah, agar kami kuat untuk melakukan ibadah ketaatan kepadamu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, rizkikanlah kami menjadi isteri yang solehah, yang sabar, yang redha terhadap suami kami, ya Allah. Seorang ibu yang misali, jadi contoh yang terbaik buat anak-anak kami, ya Allah, yang tidak akan berhenti mendoakan anak-anak walaupun dalam keadaan hati kami terluka, ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami menjadi seorang anak kepada kedua orang tua kami, anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Agar ibu kami, ya Allah, merasa bertuah kami lahir daripada rahimnya, ya Allah. Agar bapa kami merasakan air tangannya dalam membesarkan kami ini, ya Allah. Walaupun mereka telah pun tiada di muka bumi ini, ya Allah, jadikanlah mereka ibu bapa yang paling berbahagia di sisimu, ya Allah, dengan amal ibadah istighfar kami yang tanpa henti untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rizkikanlah kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk diberi syafaat oleh baginda, ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami menjadi hamba-Mu yang taat, ya Allah. Ya Allah, pada pagi yang barakah ini kami mohon sebesar-besar rizki daripadamu, ya Allah, iaitu rizkikanlah kami syurga-Mu, ya Allah. Rizkikanlah kami syurga-Mu, ya Allah. Rizkikanlah kami syurga-Mu, ya Allah. Haramkanlah untuk kami neraka-Mu, ya Allah, walaupun sekadar satu kelipan mata, ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami jalan-jalan menuju ke syurga-Mu, ya Allah. Jalan-jalan orang yang menuntut ilmu, jalan-jalan orang yang sabar, jalan-jalan orang yang ikhlas di dalam agama-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, kekasih hati kita juga, insan yang kita sangat rindu, insan yang kita mengharapkan satu pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu di padang mahsyar dalam keadaan yang baik, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak, di padang mahsyar kelak, adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Pertama. Hadis yang lain Nabi sebut, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak, antara orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Banyaklah hadis Nabi yang menunjukkan ciri-ciri orang yang akan rapat dekat dengan Rasulullah di padang mahsyar. Insya-Allah seterusnya masuk ke syurga Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mampu berdoa dan mengharapkan rahmat Allah. Memang tidak ada siapa yang boleh menjamin ataupun rasa yakin nak sedap hati ke yang kita ni layak untuk masuk syurga Allah. Memang kita tidak layak. Ikutkan tengok zahir kita, tengok batin kita, memang tak layak. Betul tak cik? Betulkah ibu-ibu sekalian, muslimat sekalian? Kalau kita nak tengok apa yang ada dalam hati kita, mungkin 80% tu kecintaan pada dunia, 20% saja kecintaan kepada akhirat. Terlalu banyak hati kita ni terhijab, terhalang dengan dunia. Tapi dengan rahmat Allah, insya-Allah mudah-mudahan. Sebab itu kita kena amalkan, sentiasa beramal dengan salah satu doa di dalam Al-Quran yang sangat masyhur, iaitu surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Kita kena ada cita-cita dan berusaha, bukan cita-cita saja, berusaha. Berusaha untuk menghafal 10 ayat Al-Kahfi. Kalau suruh angkat tangan ni, nak angkat tak ni? Ustazah jangan tanya. Kalau nak tanya suruh pejam mata semua, lepas tu tanya, siapa yang dah hafal ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi? Agak-agak berapa orang ni? Dan mulut tu insya-Allah nak masuk syurga, tapi malas nak hafal, malas hafal hadis, malas nak baca, nak semua nak mudah kita ni. Kalau ada orang kata ni jalan shortcut ke syurga, confirm syurga, memang semua nak lalu jalan tu. Orang tak nak lalu jalan susah, padahal syurga itu dipagari dengan duri-duri, ujian, kesusahan, pengorbanan. Tapi kita sebab dah biasa semua nak mudah, sampai nak masuk syurga pun kita nak jalan yang mudah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang menghafal, yang beramal, yang membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10, akan mendapat perlindungan daripada fitnah Dajjal. Akan dilindungi ataupun diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Beriman tak? Kita percaya tak dengan hadis ni? Ke ada yang tak percaya? Hadis ni hadis yang sahih, diriwayatkan oleh banyak perawi-perawi yang diyakini. Sekali lagi saya ulang, Nabi bersabda, barang siapa yang menghafal, termasuklah dalam beramal membaca 10 ayat awal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10, akan dilindungi dan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Kita pun mula fikir ni, yang umur 50, 60 ni, 70 ni yang hadir ni, kita pun mula fikir, kita kata Dan tak sompek jumpa Dajjal ni, tak apa, tak hafal pun. Nampak gaya, tak sompek ni jumpa Dajjal ni. Dia tak sedar kuncu-kuncu tentera-tentera Dajjal tu dah lama ada, sejak daripada kita sebelum lahir lagi. Sebenarnya Dajjal ini adalah satu lambang kepada dunia. Betul tak? Imam Mahdi Nabi Isa lambang kepada akhirat. Maksudnya fitnah-fitnah Dajjal ni fitnah-fitnah dunia. Bukan semesti Dajjal yang betul-betul tu keluar tu nanti. Setiap hari pun kita perlu beramal dengan ayat ini supaya kita selamat daripada fitnah dunia. Dajjal tu lambang kepada dunia. Subhanallah. Dan mudah-mudahan ya, kalau kita di sini wan-wan ni, ramai wan-wan ni, kan,
beramal, baca, hafal 10 ayat surah Al-Kahfi ni, Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk kepada anak cucu kita untuk baca. Mungkinlah hari ni kita suruh anak cucu kita, dia orang tak heran pun nak baca, nak hafal ke apa kan. Tapi berkat kita ni gigih duk baca, pasu pesan, dia orang pun tak layan. Lepas meninggal barulah dia orang ingat. Mak pesan dulu berapa kali, banyak kali supaya hafal ayat 1 hingga 10. Bukan semestinya Dajjal yang betul tu, tapi fitnah-fitnah dunia yang begitu banyak. Kalau kita tengok ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 tu ada satu doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat yang ke-10. Doa tu doa siapa tu? Doa Ashabul Kahfi. Ketika dia lari daripada pemerintah yang zalim, raja yang zalim tu. Dalam dia lari tu nak menyelamatkan apa? Akidah. Sebab ramai dah kena bunuh, ramai yang murtad dah ni. Hari ini setiap hari pun kita sedang sentiasa berlawan dengan menyelamatkan iman kita. Kita kata kita beriman, pakaian kita nampak seperti orang beriman, lidah kita macam sebut perkataan-perkataan yang menunjukkan keimanan. Tapi hati kita ni tidak ada siapa yang boleh tahu melainkan Allah. Sebab itu ramai mana orang yang nampak zahirnya beriman soleh, tapi rupanya amalannya ditolak, dicampak semula ke mukanya ataupun ke muka bumi. Sebab apa? Soal ikhlas. Betul kan? Soal ikhlas, keyakinan. Kita dengar hadis Nabi itu, kita dengar firman Allah macam-macam. Tapi tak ramai yang yakin pada lidah, tapi di hati tak yakin. Sebab apa di hati kata tak yakin? Memang terbuktilah kalau betul yakin dah lama dah hafal tu. Tak hafal bermaksud tak betul-betul yakin. Ataupun kita rasa kita yakin yang kita boleh selamat daripada fitnah Dajjal walaupun tak buat persiapan. Ini bukan yakin ni. Ini hanyalah angan-angan. Kita duk berangan kita ni insya-Allah boleh jawab, Dajjal tanya jawab je lah. Macam anak saya pesan, Umi kalau Dajjal tanya Umi esok, sebab kita esok kena ikat dengan Umi. Masa tu dia orang borak sama dia orang dalam kereta. Dia orang cakap, dia orang dengar dah cerita tu dengan ustazah dia orang kan. Yang darjah 3 tu cakap, Umi esok kami kena ikat dengan Umi dekat tiang, Abi yang ikat. Sebab kan ada hadis Nabi, ikatlah isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu pada tiang-tiang rumah kamu kerana yang paling ramai menjadi pengikut Dajjal ada di kalangan mereka. Jadi dia orang pun buat kesimpulan macam tu. Lepas tu nanti bila Dajjal tanya soalan pada Umi, dia pesan, tanya soalan nak sembah tak dia, Umi jawab macam ni. Dia ajar saya lah suruh jawab. Umi jawab macam ni, Umi jawab, kalau kamu Tuhan, sembuhkanlah mata sebelah lagi tu. Sembuhkanlah mata sebelah lagi. Jadi Dajjal tak boleh menyembuhkan mata dia yang buta. Jadi maksudnya dia bukan Tuhan lah. Sebab dia tak boleh sembuhkan. Lepas tu ada yang darjah 1 menyampuk. Tak apa, jangan bimbang. Umi kita ustazah, mesti boleh jawab. Dia orang borak sama kita, jangan risau. InsyaAllah. Umi ustazah, Umi boleh jawab. Saya masa tu kan memanglah gelak, tapi ada rasa takut. Sebab yang menjawab, yang berhadapan ketika itu bukan lidah kita hari ni yang bercakap, bukan pakaian kita, tapi betul-betul iman di dalam dada. Masa tu memang tak boleh menipu. Orang ikhlas, orang tak ikhlas, orang beriman ke, orang munafik ke, semua akan menyalahkan dia yang sebenar. Dia yang sebenar. Sekarang kita ni kadang-kadang kita memanglah nampak soleh, soleha, lembut, warak, alim, siqah. Betul kan? Tapi maksiat kita secara sembunyi dengan Allah, hakikat akhlak kita dan sebagainya. Allahu Akbar. Baiklah, kita ulang balik tadi tu doa tu. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Itu ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi yang membawa maksud Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami min ladunka rahmah, daripada sisi murah rahmat.
Maksud rahmat ialah apabila kita sempit, rahmat Allah boleh membawa masuk, kita dilapangkan oleh Allah. Apabila kita sakit, rahmat Allah membawa masuk, Allah akan berikan kesihatan. Apabila kita sedih, rahmat Allah membawa masuk, Allah berikan kita kegembiraan. Apabila kita berduka cita, rahmat Allah membawa masuk, Allah berikan kita kebahagiaan. Maksudnya rahmat Allah ini masuk dia luas segala-galanya. Dan hanya saja kita layak ataupun kita akan mampu masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Ashabul Kahfi ni lagi ni hanya mengharapkan satu je, belah kasihan rahmat Allah. Mereka dalam ketakutan. Rahmat Allah ketika ini adalah keselamatan, perlindungan. Masya Allah. Lalu Allah lorongkan mereka bila mereka berdoa, wahayyi lana min amrina rasyada. Apa maksudnya? Dan berikanlah kepada kami dalam urusan kami, amrina, wahayyi lana, dan berikanlah, kurniakanlah kepada kami, amrina, dalam urusan kami, rasyada, petunjukmu yang benar. Jadi minta Allah bagi petunjuk, nak lari ke mana. Akhirnya Allah lorongkan masuk ke dalam satu gua. Lalu gua itu dilindungi Allah daripada pandangan yang dikejar oleh siapa? Tentera-tentera raja ni kejar nak bunuh ni. Lalu ditidurkan Allah Subhanahu Wa Taala salah seekornya, salah seekor bersamanya adalah Ar-Rakim tu kan. Anjing yang nama Ar-Rakim dalam ayat tu juga. Subhanallah, nak sebut ibu-ibu sekalian, setiap hari kita sentiasa berhadapan dengan urusan demi urusan demi urusan. Hatta urusan sekecil apapun. Contohlah kita kan, nak masak apa hari ni? Pernah tak minta petunjuk daripada Allah? Kita tak minta, fikir sendiri kan. Cuba kita buat. Nak masak apa lah ni kan. Kadang pasal masak apa tu boleh bergaduh. Suami jawab, terpulanglah. Awak ni malas nak fikir. Saya masak, awak fikir pun malas. Contohlah kan. Sebenarnya nak fikir lauk apa tu susah, betul tak? Susah ke senang ke ulang je yang sama? Pusing-pusing. Kalau saya buat senarai. Kalau ayam berapa? Macam kalau tak nak masak, boleh tengok menu macam dekat kedai makan tu lah. Kalau daging, masak apa pula? Ni maksudnya, okey, pilihan. Kadang tanya, suruh pilih. Order kan? Allahu Akbar. Cuba bayangkan kalau kita beramal dengan wahayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah dalam urusanku, urusan nak masak ni, rasyada, petunjukmu ya Allah. Datang idea kan, lambar lampu tu. Lepas tu kita pun masak. Lepas tu hidang kan. Suami pun mana tahu, suami pun kata, ya Allah, dah lama teringin nak lauk ni. Ya Allah, dah lama. Pernah tak jadi macam tu kan? Oi, tak terfikir. Sedapnya, seleranya. Kadang kan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apapun, urusan apapun, kita minta dengan Allah, wahayyi lana min amrina rasyada. Minggu depan ni, hujung minggu ni raya Cina kan? Anak-anak balik ataupun pergi berjalan musafir tu nak singgah mana-mana kedai. Betul kan? Nak singgah mana-mana kedai makan, minta petunjuk dengan Allah. Wahayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah dalam urusanku ni petunjukmu ya Allah. Mana kedai nak makan ni? Berhenti satu kedai, bang, depan sikit lagi lah. Sampailah kedai tu kita rasa tenang. Sebab kita tak boleh nak pergi tahu ataupun nak pergi siasat, nak tanya tuan kedai, ayam ni beli kat mana ni? Ayam ni daripada ni tak? Tanya-tanya memang tuan kedai pun kita tak kenal. Cik tak nak makan sudah. Kan, carilah kedai lain. Sebab apa kita tahu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kullu lahmin nabatin min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah lebih aula. Neraka lebih utama untuk membakarnya. Kita dah jaga solat, orang perempuan terutamanya kita ni semua jaga solat. Aurat jaga, pergalaran semua tak jaga. Tapi ramai orang tak beratkan jaga makanan. Yang menjadi antara penyebab utama ramainya dibakar, menjadi bahan bakar di dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Kadang kita tengok, elok ni pakai tudung ni. Kita tidak mampu untuk menembusi, betul tak, untuk menilai. Tetapi Allah, dia akan bagi insting kepada hati kita. Bukannya tiba-tiba baca nampak, bergayut setan ni, guna pengeras ni. Memang tak boleh nampak. Kita tak boleh nak menilai. Tapi bila kita selalu minta petunjuk dengan Allah dalam urusan kita, hati kita ni diberi rasa, dan rasa itu datang daripada Allah, bukan sebab nafsu.
Walaupun nampak kedai tu, sedap lauk ni. Kalau kita ikut nafsu, bang, lauk banyak bang, turun. Tak fikir dah. Orang yang hidang tu pakai seksi, ketat, yang jaga cashier tak tutup aurat. Sebab apa? Nampak, bang, banyak pilihan bang. Daripada kedai tadi, berapa lauk je. Kedai lah tadi pakai kopiah, pakai tudung ni. Agak-agak nak pilih yang mana? Yang banyak lauk, ada 30 lauk ke ada 3 lauk? Yang 30 lauk lah besoknya. Masya Allah. Memang biasa macam tu lah. Lepas tu kita pula nak sedapkan hati. Buat kita ni tak baik menilai orang luaran. Betul kan? Tu yang belum tentu pakai kopiah tu belum tentu. Kut berlakon. Tapi kalau ikut hukum syarak, ikut syariah, nahnu nakum bizawahir, kita menghukum dari sudut zahir sebab kita tak mampu nak hukum batin. Jadi insya-Allah orang yang menjaga aurat dia juga menjaga solat. Tapi kalau zahirnya dalam keadaan kadang-kadang yang hidang tu rambut pun kala, pakai pun ketat seksi, kalau dia tak boleh nak menjaga di luar di zahir tu, wallahu alam bagaimana solat dia. Dan kalau dia tak jaga solat, wallahu alam macam mana sumber-sumber makanan, sumber-sumber bahan ramuan yang dimasak tu sama ada dibuat kerana keuntungan ataupun rasa keimanan kepada Allah, rasa tanggungjawab. InsyaAllah sama-samalah beramal ya. InsyaAllah. Alhamdulillah.